A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insyaallah pagi ni kita bertemu sekali lagi, terutamanya yang telah mengikuti siri ini daripada awal, untuk kupasan satu lagi bab daripada buku Al-Muntalaq, karangan Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Sepintas lalu apa yang telah kita bincangkan sebelum ni, pada sesi-sesi yang sebelum ni, kita telah pun cover muqaddimah dengan bertajuk Ijlis Bina Nu'min Sa'ah. So Muhammad Ahmad Ar-Rashid actually meletakkan tajuk dalam muqaddimahnya, dan itu tema besarnya lah dalam titik tolak tulisan ini, Ijlis Bina Nu'min Sa'ah. Dan dalam mukadimah ni banyak benda-benda yang penting yang telah dinyatakan terhadap tentang kenapa topik ini menjadi fokus, siapa target audiennya, mengapa gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini sebegini rupa dan sebagainya. So bagi yang tak pernah baca ataupun tak pernah melalui benda ni, mungkin dicadangkan jugalah lepas ini boleh tengok balik buku tersebut ataupun recording tersebut bagi yang terlepas. Kemudian kita dah bincangkan juga bab yang pertama, yang title dia kita menolak al-hawa. Kita dah juga bincangkan bab yang kedua, hanya gerhana bukan terbenamnya matahari. Dan dalam sesi yang lepas kita dah bincangkan juga bab yang ketiga, iaitu golongan baik yang dibinasakan. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam bab yang seterusnya, iaitu bab yang keempat, wujub dakwah ilallah, kewajipan dakwah ke jalan Allah, kepada Allah. Okey, insya-Allah. Jadi bagi yang terlepas, bagi yang ataupun tak pernah cover, walaupun kalau kebanyakan audiens pada hari ni yang anda dapat tengok, ramainya insya-Allah mungkin buku-buku ni buku yang pernah cover lama dulu kan, kalau tak pernah diulang pun. So bukanlah benda yang baru, mungkin revision, mungkin mendengar semula, tetapi mungkin ada yang muda-muda yang tak pernah baca buku ni. Untuk kebanyakan audiens yang anda perasan kat sini, rasanya dia boleh terus fahamlah bab ni. Tetapi bagi sesiapa yang kemungkinan tak ada background kan, kenapa tiba-tiba pula ni, mungkin ada baiknya dia baca dari awal ataupun ikuti dari awal ataupun revise nanti dari awal supaya dia dapat put things in perspective. Otherwise kalau dia lompat ke bab yang dah ada foundation sebelumnya, mungkin dia akan tak faham kenapa tiba-tiba dah cerita sebegitu. So insyaAllah gaya penyampaian yang disampaikan dalam siri ini adalah basically bedah buku. Bagi yang biasa tahulah apa maksudnya tu kan. Maksudnya memang almost kita akan cover line by line, cumanya dibawa ke dalam bentuk slide. Maknanya dislidekan buku tu. So dia bukan dirumuskan, dijadikan point form di luar buku tu. So memang kita actually akan baca ayat-ayat Muhammad Ahmad Ar-Rashid sendiri. Dan background daripada slide ni, biasanya anda akan bagi background yang berbeza untuk setiap tajuk lah. So bila background tu berubah, kita tahu oh ni dah masuk subtopik yang berbeza, insya-Allah. So tu lupa nak beritahu. So itu approach ni. So kalau kenapa macam baca buku ni, memang sebab dia gaya bedah buku, approach yang digunakan. Kerana dalam mukadimah Al-Muntalaq ni memang Muhammad Ahmad Ar-Rashid menyatakan kenapa dia guna approach demikian rupa. So to stay true as best as possible, so anda menggunakan approach bedah buku lah, insya-Allah. Jadi di awal perenggan bab ini, Muhammad Ahmad Ar-Rashid menyatakan, inilah yang benar-benar menakutkan hati orang Islam. Allah telah memberi amaran kepada orang yang terus berdiam diri, membisu dan menghalang kemungkaran yang sedang berlaku. Dekat sini kalau yang tak tahu hujung pangkal, sebab tiba-tiba dia cara Muhammad Ahmad Ar-Rashid ni, bila dia mulakan bab yang keempat ni, dia terus sambung apa yang dia ceritakan dari bab yang ketiga. Kan, inilah yang benar-benar menakutkan hati. Inilah tu apa? So disebabkan ada kemungkinan orang yang mendengar ni tak lagi dengar yang bab yang ketiga, so anda kena petik perenggan yang terakhir dari bab yang ketiga itulah. So ini adalah flashback. Ini anda ambil petikan daripada hujung bab yang ketiga. Ditutup dengan satu puisi lah kot ni. Wahai orang-orang budiman dan soleh, wahai ahli zuhud dan ahli ibadah, di hadapanmu terbentang bahaya qanun Rabbani yang menggerunkan.
Sekiranya kamu terus membisu 1000 bahasa, janganlah kamu diperdayakan oleh zuhud dan solatmu. Perkatakan kebenaran, halanglah kemungkaran yang sedang berlaku. Jika tidak, tunggulah saat kebinasaan dan kemusnahan. So, penutup bab yang ketiga tu ditutup dengan amaran sedemikian bukan kepada orang yang buat maksiat, tetapi kepada ahli ibadah, kepada ahli zuhud. Kan? So, dan diceritakan tentang Qanun Rabbani. So, bagi yang tak tahu hujung pangkal Qanun Rabbani apa pula, so kena tengok baliklah yang bab yang ketiga, apa yang diceritakan oleh Muhammad Ahmad Rashid berkenaan dengan Qanun Rabbani yang patut diyakini dan patut dirisaukan oleh orang mukmin yang sedang beramal, sedang beribadah, sedang ahli zuhud pun, tetapi tidak juga include dalam diri dia usaha-usaha dakwah ataupun usaha-usaha amar ma'ruf nahi munkar, kan. So, tunggulah kebinasaan dan kemusnahan, kan. Kalau perlu boleh revise nanti bab yang ketiga. So, seterusnya dari titik tolak itu masuk ke bab yang keempat ni. Mereka yang membisu itu sentiasa resah gelisah. Mereka tidak mendapat ketenangan jiwa dan ketenteraman iman. Keterangan iman hanya dinikmati oleh mereka yang berani menyatakan kebenaran dan menyebarkan cerita gembira tentang syurga, keunggulan dan keadilan ajaran Islam. Mereka juga mengingatkan manusia tentang azab neraka Jahannam dan qanun persamaan balasan Allah Subhanahu wa taala. So, qanun persamaan ni refer balik kepada bab yang ketiga yang dicerita panjang lebar, apakah yang sepatutnya kita faham tentang law ataupun qanun yang Allah tetapkan, yang sama sebenarnya sepanjang zaman umat manusia ni daripada dulu sampai sekarang. Subtopik yang seterusnya, dengan ini mereka telah mewarisi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada manusia untuk membawa khabar gembira dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mereka melakukan dakwah kepada Allah. Okay? So, disebabkan kerisauan itulah yang menolak mereka, melonjakkan mereka untuk beramal, berdakwah. Kan, dia datang dari dalam, dari kerisauan, sekiranya tak berbuat apa-apa, seperti yang difahami dalam bab yang ketiga, na'udzubillah, ancaman yang besar yang menanti. Ibn Taymiyah telah menerangkan definisi dakwah dengan katanya, dakwah kepada Allah ialah menyeru manusia agar beriman dengan Allah serta beriman dengan apa yang telah dibawa oleh para rasulnya, membenarkan apa yang diberitakan oleh mereka dan taat kepada perintah mereka. Jadi, bab yang seterusnya ataupun subtopik yang seterusnya, Muhammad Ahmad Ar-Rashid sebenarnya membawa kita kepada perbincangan bahasa sedikit. Dari mana datangnya perkataan dakwah dan sebagainya, dan apa implikasinya. So, dakwah dan da'i dari sudut bahasa dan kata dasarnya. Dekat sini, ana simplify sedikit sebab perbincangan dia agak panjang dan mungkin setengah daripada kita mungkin kurang boleh appreciate kalau kita pergi terlalu dalam. So, ana simplify sedikit untuk terus agak to the point. So, siapa yang berminat untuk the whole discussion of bahasa tu boleh baca buku dia. Perkataan dakwah merupakan istilah Islami. Ada hubungan yang erat di antara pengertian asal dari sudut bahasa dengan penggunaannya dalam istilah Islami. Kalau kat sekolah dulu kita ada belajar perkataan ni dari sudut bahasa apa benda, dari sudut istilah apa benda. So, begitulah. Perkataan da'a bermaksud menyeru. So, kat sini dah simplified. Sebenarnya dia kalau kita baca dalam buku Al-Muntalaq ni, dia bermula dengan bagaimana dari perkataan asal da'awa sampai jadi perkataan da'a. So, ana cut short dekat situ. Manakala dalam Fusilat, so da'a tadi dalam konteks bahasa, maksud dia menyeru. Dalam konteks penggunaan dalam Quran pula, word da'a tu dalam surah Fusilat ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kat sini tak ada letakkan terjemahan dia, tapi kita faham maksud dia. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang sebaik-baik perkataan daripada yang menyeru kepada Allah dan beramal soleh dan menyatakan kami dari kalangan orang muslimin. So, dekat sini Muhammad Ahmad Ar-Rashid apa yang nak dia bawa dalam menggabungkan perkataan dari sudut istilah, ada sudut bahasa tadi da'a tu, maksudnya generally menyeru, dengan bagaimana Allah menggunakan perkataan da'a tu
Jelas hubungan erat antara kata kerja da'ah dari sudut bahasa dengan pengertian istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Menurut Islam, orang yang menjalankan urusan dan memikul beban dakwah supaya ianya sampai kepada manusia disebut sebagai ad-da'i ataupun ad-da'iyah. So ini dua perkataan pelaku dakwah tadi. So tadi perkataan da'ah dah dijelaskan dari segi bahasa dan juga bagaimana Allah menggunakan perkataan tersebut dalam Al-Quran. Kini da'i pula yang melakukan dakwah tadi kan. So dinyatakan dekat sini dua perkataan, da'i dan ad-da'iyah. Ad-da'i adalah kata nama bagi pelaku dakwah, manakala ad-da'iyah iaitu pelaku dakwah juga, tetapi ditambah dengan huruf ta kat hujung tu menunjukkan erti bersangatan atau gigih berdakwah. Dari perkataan inilah datangnya jamaknya ad-du'at. Du'at. Mungkin setengah kita dalam orang Melayu ni dah biasa guna perkataan du'at. Du'at. Kat sini dia nyatakanlah bagaimana datangnya perkataan du'at tu. Sebab kalau kita kata da'i tu, kenapa tiba-tiba du'at tu ada ta pula kat hujung tu kan. So itu kan, daripada ad-da'iyah tu bersangatan. Maknanya du'at tu orang yang sangat-sangat berdakwah lah. Ataupun bagi wanita yang ramai, ad-da'iyat. Okey, itu maksud perkataan. Subchapter yang seterusnya. Dakwah itu adalah tugas para rasul dan pengikut rasul. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan kerja dakwah ini. Baginda memerintahkan mereka dengan apa yang diperintahkan Allah, melarang mereka dari melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, menyuruh mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari segala kemungkaran. Ini dipetik kata-kata ataupun tulisan Ibn Taymiyah. Realitinya, tugas mengajak ke jalan Allah ini merupakan tugas setiap para rasul, rasul-rasul Allah. Untuk itulah mereka diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua mereka mengajak manusia supaya beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah sahaja dan menurut sebagaimana yang diturunkan kepada mereka. Okey, kita faham insya-Allah tugas para rasul. Dan dibawakan ada rentetan beberapa ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ini adalah surah An-Nahl ayat 36 Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhi taghut. Demikianlah setiap rasul telah menyeru manusia kepada Allah, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah dan membersihkan diri dari mengabdikan diri kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, para rasul adalah da'i yang menyeru manusia kepada Allah. Mereka itu dipilih untuk mendukung seruan Allah dan menyampaikan seruan tersebut kepada manusia. Okay, so bagi kebanyakan kita ini benda yang basic. Tetapi naratif yang dibawa ialah nak establish secara konkret setiap point tu kan. So itu juga yang disebut dalam mukadimah. Setiap perkara yang disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah sama ada wajib atau sunat, zahir atau batin, adalah merupakan antara isi dakwah kepada Allah yang perlu kita ajak kepadanya. Begitu juga setiap perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, sama ada batin atau zahir, adalah merupakan isi dakwah kepada Allah dan perkara yang kita patut larang daripadanya. Dakwah tidak akan sempurna kecuali dengan mengajak manusia agar melaksanakan perkara yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dimurkai Allah, sama ada ia perkataan, perbuatan, lahir maupun batin. Okay. So dikaitkan dekat sini antara amar ma'ruf yang kita biasa dengar dengan dakwah tu as a whole. So dakwah tu merangkumi kedua-duanya. Mengajak orang kepada apa yang Allah suka, mengajak orang untuk meninggalkan apa yang Allah benci. Subtopik yang seterusnya dibawakan bagaimana ayat-ayat mengenai dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menyebut berkenaan dengan perkara ini dalam Al-Quran. Al-Quran banyak mengutarakan ayat-ayat yang mewajibkan kerja-kerja dakwah ke jalan Allah. Itu satu statement yang agak besar bagi orang yang masih meraguinya lah kan. Betul ke sebab digunakan ayat perkataan ayat-ayat tu mewajibkan kerja dakwah. Sebahagiannya ditujukan secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan secara tidak langsung kepada umat baginda. Manakala sebahagian lagi ditujukan secara langsung kepada umat Islam. So ada ayat-ayat ni bila kita tengok nanti, dia memang kalau kita tengok literally, ayat tu kan kepada Rasulullah SAW. So kat situ dia kata, then secara tak langsungnya kepada kita lah, pengikut Rasulullah SAW. Dan juga ada ayat yang juga memang directly address kita sebagai umat Islam. Dan kita akan tengok insyaAllah. Antara ayat-ayat yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Maka serulah kepada Tuhanmu, sesungguhnya engkau berada di atas petunjuk yang lurus. Ini daripada surah Al-Hajj ayat 67. Antara ayat lain yang juga ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad'u ila rabbik wa la takunanna minal musyrikin. Dan serulah kepada Tuhanmu dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Ini daripada surah Al-Qasas ayat 87. Dan dipetik kat sini, di quote. Dan kalau siapa yang baca tulisan Muhammad Ahmad Ar-Rashid ni, dia banyak quote juga ulama-ulama yang terdahulu. So bila ada tanda quote tu, memang Muhammad Ahmad Ar-Rashid actually quote someone else, ulama-ulama yang lain. Seluruh umat Islam, okay, by the way, so dalam slide ni, sebab kalau siapa yang baca bukunya, setiap quote tu akan adalah nombor reference dia siapa, Ibn Taymiyah ke dan siapa-siapa yang lain kan. So Al-Ghazali ke dan sebagainya. Tapi kat sini tak ada nyatakan lah footnote tu kan, quote ni dari siapa. So anda just go through dan kita fokus kepada point dia. Tapi siapa yang nak refer, siapa yang cakap ni sebenarnya, boleh tengok buku tersebut. Okay, seluruh umat Islam termasuk dalam perintah ayat ini. Ini kerana asasnya perintah Allah kepada Rasulnya adalah juga perintah Allah kepada umatnya, kecuali disebutkan pengecualian. Ini satu kaedah yang digunakan yang biasa digunakan lah. Maknanya difahami kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesuatu, ia termasuk juga kita perlu mengambil sebagai arahan kepada kita juga, kecuali memang ada pengecualian. Yang mana ini memang khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohnya. Okey. Tetapi di sini tiada sebarang pengecualian dari perintah Allah supaya menjalankan ataupun mengerjakan tugas dakwah. Ini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan umat Islam dengan menempatkan mereka bersama-sama rasul-rasul dalam menjalankan tugas dakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengikut kaedah tadi, ayat-ayat tadi tu dah dinyatakan secara jelas menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Dan secara umumnya sekiranya tidak ada pengecualian, ini hanya untuk Rasul, ia juga adalah untuk kita. So jadi dari segi mafhumnya, suruhan tersebut untuk kita juga. Ayat-ayat yang memerintahkan secara langsung umat Islam untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar terdapat dengan banyaknya dalam Al-Quran. Oleh itu, tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk mendiamkan diri atau takut untuk melepaskan diri mereka dari tanggungjawab ini. Di antaranya ialah, so dibawakan beberapa contoh ayat yang dinyatakan bahawa Allah actually juga address directly kepada kita sebagai umat Islam. Selain daripada ayat yang direct kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi kan. Antara ayat-ayat yang ditujukan kepada umat Islam secara direct. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan, setengahnya menjadi pembantu bagi yang lain. Mereka menyuruh dengan ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Okey, surah At-Taubah ayat 71. Okey, so kat sini mukminun wal mukminat tu umat Islam lah. Kan? So of course word kat sini agak kalau kita perasan, tapi kan perkataannya lain. So tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para rasul, word da'ah tu memang disebut secara eksplisit. Dekat sini tak ada pun word tu. Tetapi kalau kita faham naratif dari awal, dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar itu satu benda yang sama lah. So bila ayat tu menyuruh kita ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu dakwah lah essentially. Kan? Menurut Imam Al-Qurtubi, Allah telah menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai garis pemisah di antara
orang yang beriman dan orang munafik. Ini menjadi ciri utama orang beriman, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Asas ciri tersebut ialah menyeru kepada Islam. Imam Al-Ghazali ketika membicarakan ayat ini telah memberi komentar yang menarik. Beliau berkata, dibawa satu ayat dan perbincangan berkenaan dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab ada segolongan yang lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu malam sedang mereka sujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menyuruh kepada ma'ruf dan melarang daripada yang munkar, lalu bersegera mengerjakan kebaikan, dan mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Ini dari surah Ali Imran ayat 113 dan 114. Allah SWT, ini komentar Imam Al-Ghazali, Allah SWT tidak akan mengakui kebaikan mereka semata-mata kerana mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, sehinggalah ditambah cirinya dengan mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. So satu statement yang agak menarik lah kat situ. Maksudnya disebabkan ayat tu menggabungkan semua itu kan, dia wa kan, dan. Jadi Imam Al-Ghazali kata tak cukup kalau kita kata iman wa yu'minuna billahi wal yawmil akhir so dia kena ada wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maksud ciri-ciri yang lengkap tu termasuk dakwah, termasuk dakwah. Kalau tak, tidak diakui kebaikan mereka itu oleh Allah SWT dalam ayat-ayat sebegini. Allah berfirman lagi, lu'inal lazina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dikutuki orang-orang kafir di antara Bani Israel di atas lidah Daud dan Isa anak Maryam. Demikian itu disebabkan mereka derhaka dan aniaya ataupun melampaui batas. Mereka tidak melarang sesuatu yang mungkar yang mereka perbuat. Sungguh amat jahat apa yang mereka perbuat. So agak interesting ayat ni. Apakah kejahatan mereka itu? Kan? Apakah yang menyebabkan mereka itu dikutuk? Lu'ina, dilaknat lah basically kan. Yang di-highlight dalam ayat ni ialah mereka tidak melarang kan. La yatanahawna an munkar. So tidak melarang kemungkaran itu yang menyebabkan mereka dilaknat. So dan mencegah kemungkaran itu part of dakwah yang kita maksudkan tadi. So perlu difahami bahawa konteksnya sebegitu. Maksudnya mereka dilaknat tu partly kerana mereka tidak berdakwah, bukan hanya kerana jenayah yang lain sahaja. Firman Allah lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia supaya kamu menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Surah Ali Imran ayat 110. Ayat ini menunjukkan kemuliaan tugas dakwah kepada manusia supaya berbuat kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Jelaslah bahawa ciri itulah yang menjadikan manusia sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Okay? Kalau ayat kuntum khaira ummah ni rasanya amat famous lah dan familiar dalam konteks Malaysia at least. Firman Allah lagi. So banyak ayat-ayat ni, ayat-ayat yang direct kepada umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dhukiru bih anjayna allazina yanhauna 'anis su'i wa akhazna allazina zalamu bi'azabin apa ni? Bi'si bima kanu yafsukun. Okey. Di copy paste daripada word ni, ada word ni jangan mengelirukan kat sini pula. Tak sempat nak refer. Tatkala mereka melupakan ayat yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang kejahatan dan kami seksa orang-orang yang zalim dengan azab yang keras disebabkan mereka fasik.
daripada surah Al-A'raf ayat 165. So, interesting juga ayat kat sini. Ayat di atas menerangkan bahawa golongan itu terselamat kerana adanya usaha melarang kaum mereka dari melaksanakan ataupun melakukan kejahatan. Ayat itu juga menunjukkan bahawa tugas ini wajib dilaksanakan. So, yang diselamatkan tu ialah bukan orang yang baik, tapi orang yang melarang melakukan kejahatan. Maknanya tak cukup mereka baik sahaja, mereka akan kena azab juga, seperti yang kita juga bincang dalam bab yang ketiga. Tetapi yang diselamatkan tu bila mereka juga actually melakukan nahi mungkar, kan? So ini antara pembincangan-pembincangan lah berkenaan dengan apa yang kita patut sedari dari ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya firman Allah lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Mereka jika kami beri tempat, yakni kekuasaan di muka bumi, mereka mendirikan sembahyang atau solat, membayar zakat serta menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Surah Al-Hajj ayat 41. So, Allah turut menyertakan ataupun menyertakan ciri-ciri amar ma'ruf, nahi mungkar dengan mendirikan solat, menunaikan zakat dalam memperkatakan sifat-sifat orang yang soleh dan orang-orang yang beriman. So, dah banyak ayat-ayat ni sebenarnya. Kalau kita tak convince lagi, sebenarnya banyak dah ayat yang dibawakan yang Allah sendiri address kepada umat Islam bahawa tak dapat dipisahkan lah sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar tu daripada ciri-ciri umat Islam ataupun orang mukmin tu sendiri, based on ayat Quran. Firman Allah lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard. Maka sepatutnya ada di antara umat yang telah dibinasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Surah Hud ayat 116. Dalam ayat ni Allah menerangkan bahawa dia telah membinasakan seluruh mereka kecuali segelintir sahaja yang melarang kaum mereka dari berbuat kerosakan. Okay. So kita boleh tengok rentetan ayat ni dalam Quran lah kalau kita nak tengok the full story. Tapi kat sini Allah highlight sepatutnya ada orang yang actually melarang, kan, yanhauna 'anil fasad fil ard. So again and again kalau kita tengok sunnatullah daripada kisah-kisah umat terdahulu, Allah banyak highlight tentang mereka tidak melarang kemungkaran, mereka tidak mencegah kemungkaran. Part of kenapa mereka diazab, dan maknanya sekali bersama diazab. Firman Allah lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al isma wa aklihimus suht labi'sa ma kanu yasna'un. Alangkah baiknya kalau ketua-ketua agama dan pendeta-pendeta mereka melarang mereka dari mengeluarkan perkataan-perkataan yang dusta dan dari memakan yang haram. So tanda soal ni sebab dia macam ayat tu macam soalan retorik. Kan baik kalau mereka pendeta-pendeta, orang-orang agama mereka tu actually mencegah kemungkaran tersebut. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan. Surah Al-Ma'idah ayat 63. Lagi ayat daripada Allah SWT dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah tegakkan keadilan serta menjadi saksi bagi Allah meskipun di atas dirimu sendiri atau ibu bapamu dan karib kerabatmu. Surah An-Nisa ayat 135. Lagi firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua golongan di antara orang mukmin itu berperang, hendaklah kamu memperdamaikan di antara keduanya. Usaha memperdamaikan antara keduanya ini adalah dengan melarang manusia dari menceroboh dan memberontak serta mengembalikan ketaatan kepada pemerintah Islam yang adil. Boleh refer kepada ayat ni untuk rentetan ayat surah Al-Hujurat. Kenapa tiba-tiba ada orang dua mukmin golongan berperangan. Sekiranya mereka enggan, Allah memerintahkan agar memerangi mereka melalui firman yang dalam ayat yang lepas tu ataupun part of ayat tu.
Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka hendaklah kamu perangi golongan yang melampau tu sehingga ia kembali kepada perintah Allah. Ini surah Al-Hujurat ayat ke-9. So, memerangi yang zalim tu, memerangi kaum yang zalim tu adalah satu bentuk mencegah kemungkaran. Dan dalam ayat tu pun dinyatakan objektifnya ialah supaya mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. So, konteksnya dakwah lah tu. Dan bukan perangi untuk bunuh mereka tu, tapi perangi supaya mereka kembali kepada perintah Allah. Okey, dalam banyak ayat tu, kan awal tadi, just to refresh, dibawa ayat-ayat, beberapa ayat di mana Allah menyatakan secara jelas tugas-tugas para rasul, para anbiya ialah untuk berdakwah. Dan disebabkan tidak ada pengecualian kat situ, kata itu hanya tugas Nabi dan Rasul, ia juga adalah tugas kita sebagai pengikut Rasul. Kemudian dibawa banyak ayat dan itu dikatakan hanya sebahagian daripada ayat-ayat yang sedemikian rupa dalam Al-Quran yang secara direct memberi indikasi dan implikasi bahawa tugas kita amar ma'ruf nahi munkar dan dakwah itu, dan kita tak dapat escape, kan? Maksudnya dalam konteks kaum terdahulu pun dibinasakan, termasuk dibinasakan untuk orang-orang yang baik tapi tak melaksanakan nahi munkar contohnya, dan seumpamanya. Kita dah cover tadi. Oleh itu, Muslim yang sayangkan imannya dan inginkan syurga yang tinggi akan bersungguh-sungguh memperkatakan kebenaran. Mereka rela mengorbankan masa rehatnya, hartanya, bahkan darah dan nyawanya sebagai cagaran untuk mendapatkan ganjaran pahala yang diidamkannya. Tugas menyeru ke jalan Allah adalah wajib. Tidak ada seorang pun boleh menguzurkan diri kecuali manusia awam yang ditindas, dungu yang tidak pandai bertutur atau tidak mengetahui tidak tahu mengurus apa-apa. Okey. So dalam subtopik ni dibawakan hujah-hujah dan nas-nas untuk mengkonklud kewajipan tersebut, kan. Dan lepas ni insya-Allah akan ada subtopik untuk menjawab persoalan-persoalan yang sebenarnya memang telah lama timbul. Tapi bukan dan ada persoalan tu yang akan dijawab selepas ini insya-Allah. Sebagaimana Allah mewajibkan Rasulnya untuk memberi peringatan dan menyuruh kepada Allah, demikian juga Allah mewajibkan umat Islam, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar menyeru manusia ke jalan Allah. Mereka adalah umat Islam, mereka adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti menyampaikan dakwah Islam kepada manusia sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah juga meliputi proses menyuruh manusia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mencegah mereka dari perkara yang dilarang oleh Allah. Ini kerana dakwah mengandungi aspek suruhan, iaitu menyuruh kepada makruf dan menegah dari yang mungkar. Tugasan ini diwajibkan ke atas sekumpulan umat Islam. Itulah yang dinamakan oleh ulama sebagai fardu kifayah. Sekiranya ada satu golongan di kalangan umat Islam bangkit melaksanakan dakwah, gugurlah kewajipan memikul tugas tersebut dari umat yang selebihnya. Walaupun seluruh umat diperintahkan melaksanakan tugas ini, tetapi sekiranya ada satu golongan dari mereka yang menyempurnakannya, gugurlah tanggungjawab ini dari yang lain. Ini satu quote, dibawa quote daripada ulama yang lain berkenaan dengan status dakwah tu sebagai fardu kifayah. Oleh itu, sekumpulan dari umat Islam adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan dakwah Islam. Oleh itu, ijma' mereka adalah menjadi hujah yang qat'i kerana seluruh umat tidak mungkin bersepakat di atas perkara yang sesat. Apabila mereka berselisih di dalam satu urusan, mereka akan kembali kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang Islam wajib melakukan amal dakwah menurut kemampuannya, sekiranya tidak ada orang yang melaksanakan ataupun melakukan amal tersebut. Juzuk-juzuk amal dakwah yang telah ada orang melaksanakannya, gugurlah kewajipan pada amal tersebut. Apa yang tidak termampu, dia tidak dituntut melakukannya. Okey. So ni dah masuk teknikal sedikit berkenaan dengan kewajipan dakwah tadi, dalam konteks fardu kifayah. Sekiranya tidak ada siapa yang melakukan bahagian amal dakwah tertentu, wajiblah bagi individu yang mampu menyempurnakan kekosongan tersebut. Oleh itu, individu tersebut wajib menyempurnakan tugas dakwah dari sudut yang tidak wajib kepada orang lain. Oleh itu, tugas ini kadang-kadang terbahagi ke atas umat itu menurut perspektif yang berlainan. Kadang-kadang seseorang itu boleh jadi mengajak kepada i'tikad yang wajib,
Orang yang kedua pula menyeru kepada amalan yang lahir yang wajib. Orang yang ketiga juga pula menyeru kepada amalan batin yang wajib. Kepelbagaian jurusan dakwah kadang-kadang berlaku dari aspek kewajipan dan kadang-kadang dari aspek pelaksanaan. So, aspek melihat kewajipan dakwah tu pun kadang-kadang ada perbezaan. Kewajipannya di mana, dan juga aspek pelaksanaan pun of course lebih lagi lah dari segi perbezaan-perbezaan kepada individu-individu yang berbeza. Nyatalah bahawa sesungguhnya dakwah kepada Allah itu menyeru manusia kepada Islam adalah wajib ke atas setiap orang Islam, tetapi dalam bentuk fardu kifayah. So, ana ulangi ayat tu. Nyatalah bahawa sesungguhnya dakwah kepada Allah itu iaitu menyeru manusia kepada Islam, status dia adalah wajib ke atas setiap orang Islam, tetapi dalam bentuk fardu kifayah. Ia diwajibkan ke atas individu tertentu menurut kemampuannya jika tidak ada pihak lain yang menyempurnakannya. Ini semua berlaku pada tugas menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran, menyampaikan apa yang dibawa Rasulullah SAW dan jihad pada jalan Allah, dan mengajar tentang iman dan Al-Quran. Okey. Dari sini semua jelaslah bahawa dakwah itu bererti menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Da'i adalah penyeru, penuntut dan pengajak kepada apa yang diserunya. Itulah maksud amar kerana amar ialah meminta dilakukan apa yang disuruh. Oleh itu menyeru kepada Allah ialah menyeru ke jalannya. Mengikuti jalannya adalah dengan membenarkan apa yang telah disampaikan dan taat pada segala yang diperintahkan. Okey. So, setelah dinyatakan dibawa nas sebagai dalil kewajipan dakwah tersebut, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian towards the end, technically kewajipan tu dalam format ataupun dalam bentuk fardu kifayah, kan, dan pembincangan pasal fardu kifayah. Jadi bila sampai kepada fardu kifayah ni lah yang jadi interesting, bila ramai orang bila dia dengar je fardu kifayah, so dia kata, oh alhamdulillah fardu kifayah je, kan. Dan dekat sini subtopik yang seterusnya ialah apa sebenarnya makna fardu kifayah tu, dan untuk menolak sangkaan mereka yang berpeluk tubuh dan membisu, kan. Sebab ada orang yang bila dia dengar, oh status dia fardu kifayah, so tak apalah, alhamdulillah, saya okey je lah, saya duduk saja je lah, kan. So dekat sini nak menangkis salah faham itu, salah faham bila dia sebut fardu kifayah tu maksudnya kita boleh mengecualikan diri. Okey. Apabila ulama' dan fuqaha menetapkan bahawa hukum berdakwah itu fardu kifayah, ramai orang menyangka bahawa mereka diizinkan untuk berehat dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka pun memilih duduk bersama golongan yang bisu kerana terpedaya bahawa apabila dakwah itu telah dilaksanakan oleh segolongan, maka gugurlah tugas itu dari mereka. Sedangkan sebenarnya ia bukan begitu berdasarkan nas-nas yang telah dinyatakan. So, ini common misconception berkenaan dengan fardu kifayah, kan. Just kerana dia nampak, oh ada orang lain dah buat lah, so alhamdulillah kita terlepas, kan. So dia kata tak, maksudnya bukan sebegitu. Maksud fardu kifayah is not like that, kan. Sesungguhnya dalam perkataan melaksanakan dakwah bererti berhasilnya sesuatu yang didakwah itu di alam nyata secara praktikal apabila golongan mad'u ataupun yang diseru tu mengikut nasihat para da'i. So dikatakan kat sini melaksanakan dakwah tu, ya'muruna bil ma'ruf ke wa yanhauna 'anil munkar ke dan sebagainya itu, dia punya manifestasinya ialah bila berjayanya mad'u itu berubah, menerima apa yang dia ajak tu, kan. That is the idea yang sepatutnya dalam kepala kita, kan. So itu yang fardu kifayah tu, kan. Sekiranya ada dari mereka yang diseru tu masih lalai, masih mengikut hawa nafsu, masih tunduk kepada syahwat dan tenggelam dalam maksiat, maka setiap orang Islam wajib memikul tugas dakwah ini. Seluruh umat Islam wajib menolong da'i untuk menyeru manusia kepada Allah, menyeru kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Setiap orang Islam juga wajib menambahkan kekuatan dan memberikan sokongan kepada para da'i, menolong mereka dengan jiwa dan raga sehabis kemampuan mereka dan meramaikan bilangan da'i sehingga mereka kuat, hebat dan mempunyai pengaruh yang cukup untuk mencegah golongan maksiat dan menarik mereka keluar
dari maksiat dan menentang dan dari menentang syariat Islam. Okay. So the idea is not just because ada orang dah berdakwah, alhamdulillah kita terlepas, tetapi selagi natijahnya tak terhasil, masih wajib untuk kita untuk membantu menguatkan gerakan dakwah tu dan sebagainya. So itu maksud fardu kifayah. Rasanya biasa orang bawa contoh fardu kifayah yang agak common dan semua orang tahu ialah menguruskan jenazah kan. So just kerana ada orang menguruskan jenazah tu belum bermakna kita dah terlepas. Tetapi selesainya jenazah tu diuruskan baru kita terlepas kan. So kalau ada orang yang menguruskan tu tapi dia tak cukup kuat, dia seorang-seorang tak boleh nak buat apa, tak habis-habis kerjanya dan memang tak selesai, kita semua tak terlepas. So bila kita relate kepada dakwah, susah kita nak kata orang yang berdakwah sekarang tu dah cukup kuat, lengkap, cukup ramai untuk settlekan keperluan dakwah tu kan. So memang tak terlepas kepada kita, kewajipan kita untuk bersama membantu, menguatkan dan sebagainya. Maknanya kita tak boleh nak kata just kerana fardu kifayah maksudnya aku alhamdulillah terlepas, kerana hakikatnya kalau kita faham apa yang diharapkan, natijah diharapkan oleh dakwah itu masih jauh lagi untuk kita nampakkan natijahnya terjadi di depan mata kita kan. Seterusnya, sekiranya golongan maksiat dan mungkar itu telah meninggalkan maksiat itu, masih perlu juga wujudnya satu golongan bagi meneruskan tugas itu. Ketika itu barulah sebahagian daripada umat diharuskan mendiamkan diri. So sekiranya kalau kita bayangkan, natijahnya dah depan mata, semua orang kat Malaysia ni dah pun terkesan dengan dakwah, dah pun beramal. Bila amar ma'ruf tu, dia dah melakukan ma'ruf. Bila dinahi mungkar tu, mereka dah meninggalkan mungkar. Tidak ada lagi jenayah-jenayah, tidak ada lagi rasuah, tidak ada lagi pecah amanah, tidak ada lagi maksiat sosial dan sebagainya. Maka ketika itu masih ada keperluan untuk sebilangan, sebahagian dari umat Islam ni masih meneruskan usaha tersebut. Tapi ketika itulah baru kita kata, yang memilih untuk tidak bersama tu dia terlepas kan? Tetapi selagi semua perkara tersebut masih belum tercapai ataupun dicapai, tiada siapa pun boleh mendiamkan diri dari tugas dakwah dan menolong para da'i. Okay, so rasanya agak jelas maksudnya silap faham fardu kifayah tu dijawab di situ kan. Kefahamannya sebenarnya bagaimana? Just kerana ada orang sedang buat tidak bermakna kita telah terlepas. Siapa yang memerhatikan keadaan orang Islam pada hari ini akan mendapati segala usaha yang telah dibuat di dalam dakwah Islam masih belum mencapai ke satu tahap pencapaian yang diharapkan untuk mencegah perbuatan maksiat daripada berlaku. Rasanya ni hakikat di mana-mana saja, termasuk di negara kita kan. Maknanya kalau setengah orang rasa macam dah ramai orang berdakwah, tapi kalau kita tengok as a whole masyarakat kita, kita akan rasa macam masih tak cukup, masih amat tak cukup untuk handle the scale of isu yang perlu ditangani oleh dakwah kan. Sebesar-besar maksiat pada hari ini ialah berhukum menggunakan undang-undang yang lain daripada undang-undang Allah berdasarkan logik, akal, hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran yang diimport. Ini statement Muhammad Ahmad Ar-Rashid bila dia melihat negara umat Islam ketika dia tulis ni masih mengamalkan sistem-sistem jahiliah dan sebagainya. So dia katakan itu adalah maksud yang besar, yang kalau kita kata belum berubah pun benda tu, susah kita nak kata dakwah tu telah pun mencapai natijahnya. So apatah lagi susah kita nak kata kita dah boleh terkecuali dengan alasan fardu kifayah tadi kan. Oleh itu, Muslim pada hari ini tidak boleh lari dari kewajipan dakwah. Ramai pula masuk pukul 9 ni. Okey. Oleh itu, Muslim pada hari ini tidak boleh lari dari kewajipan dakwah. Mereka sepatutnya menyeru manusia kepada syariat Allah, menolong para da'i, bekerjasama dengan mereka di dalam dakwah dan perjuangan membasmi kejahatan, menghapuskan maksiat dan pelakunya, dan meletakkan semula kebaikan di tempat asalnya dan didokong oleh orang yang baik. Dan di-quote lagi, seruan ke arah kebaikan yang paling tinggi, seruan supaya yakin kepada Allah, adalah wajib ke atas setiap orang Islam mengikut kemampuan masing-masing. Dakwah adalah sebahagian daripada sifat orang-orang yang beriman. Hadis Rasulullah SAW menyuruh setiap orang Islam, lelaki dan wanita, agar menghapuskan kemungkaran dengan kadar kemampuan masing-masing.
Sekiranya satu kemungkaran telah dihapuskan dengan usaha seseorang atau beberapa orang, tidak dituntut lagi dari pihak lain dan mereka tidak berdosa. Kan, sekiranya kemungkaran itu terhapuslah. Bukan sekiranya ada orang berusaha. Kan? Kita dah faham benda tu. Muslim yang sebenar adalah, ataupun Muslim yang sebenar akan segera menyuruh manusia kepada kebaikan dan melarang manusia dari kemungkaran tanpa menunggu-nunggu orang lain melaksanakannya terlebih dahulu. Kerana kemungkinan tidak ada orang lain yang melaksanakan tugas itu, berdosalah dia. Kan? So kat sini satu segmen as a reflection juga. Muslim yang sebenar tu, dia akan bersegeralah, tak menunggu orang lain. Maknanya, sebab ni masih dalam perbincangan fardu kifayah. Kebanyakan orang bila dia cakap fardu kifayah, dia menunggulah. InsyaAllah harapnya ada orang lain lah yang tolong settlekan benda ni kan. So terlepaslah saya. Tapi kalau semua orang Islam macam tu, habislah semua orang menanggung dosa kan. So dia kata Muslim yang sebenarnya dia tak menunggu kan. Jenazah tu kat situ tak ada orang handle. Maknanya dia bersegera untuk bersama menyelesaikan sehingga selesai kan. So Muslim sebenarnya begitu. Bukan semua orang menunggu dan mengharapkan orang lain yang buat. Sebab na'udzubillah, sekiranya tak selesai, berdosalah mereka. Seorang Muslim itu menyeru ke jalan Allah kerana dia adalah seorang Muslim, yakin kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku menurutku, menyeru manusia kepada Allah ala basirah, di atas keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan, Maha Suci Allah, aku bukanlah golongan yang musyrik. Surah Yusuf ayat 108. Seorang Muslim hendaklah bangkit untuk berdakwah. Sebaliknya, jika ditakdirkan dia tidak berdakwah individu tertentu atau tidak menyeru pada waktu yang tertentu dan ada seorang Islam lain yang bangkit berdakwah, maka orang yang berdakwah itu akan mendapat pahala dan orang yang tidak berdakwah itu tidak mendapat apa-apa. Tetapi sekiranya seorang Islam itu meninggalkan tugas dakwah secara berterusan dan dengan sengaja, maka dia tidak lagi termasuk dalam golongan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang terkandung di dalam firman Allah di atas. Kerana sifat para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, menurut pengertian fardu kifayah, perintah tersebut turut ditujukan kepada setiap orang Islam supaya bangkit memastikan pelaksanaan fardu ini. Sesiapa yang mampu melaksanakan tugas ini, dialah yang wajib melaksanakannya secara langsung. So, apatah lagi kalau kita realise, kita sedar kita ada kemampuan tertentu untuk menyumbang dalam aspek yang tertentu kan. Lagilah kita akan rasa macam, itulah kewajipan aku. Kan? Sebab mungkin ada orang lain tak mampu untuk berbuat benda yang sama. InsyaAllah kan. So, hopefully kita dalam konteks itu. Sebab aspek fardu kifayah ni amat biasa disalah tanggap dan disalah faham kan. Bila sebut je fardu kifayah, tu interesting Bila sebut fardu kifayah, biasanya kita tak perasan fardu tu kan. Dia perasan kifayah tu je. Maknanya kita tak perasan kewajipan tu in the first place. Kita rasa macam, jap, ni maksudnya tak semua kan. So dia begitu. Maknanya kita punya escapism punya mood tu datang dulu sedangkan sepatutnya dia berbeza kan. Maknanya, oh ni fardu kifayah. So maknanya kalau aku memang ada potensi kat situ dan mungkin orang lain tak mampu, akulah yang kena berlumba dulu untuk menyelesaikan benda tu kan. Untuk semua orang insyaAllah. Dan so moodnya begitu sepatutnya. Oleh itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh dengan ma'ruf dan melarang yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang menang, yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Ayat ni bermaksud bahawa orang Islam semestinya mesti bangun mempersiapkan satu ummah, iaitu satu jemaah yang bangkit berdakwah, menyeru kepada Allah. Seluruh umat Islam mesti menolong mereka dengan apa jua cara dan jalan untuk merealisasikan objektif jemaah itu, iaitu menegakkan din Allah dan mengembangkan dakwah. Sekiranya orang Islam seluruhnya tidak berbuat demikian,
berdosalah semua individu, sama ada yang ada kelayakan berdakwah dan semua yang lain. So satu segmen yang besar lah kat situ. Dia kata maksudnya bila perlukan satu ummah tu, satu kumpulan tu, satu pack tu, satu jemaah itu, so umat Islam perlu memastikan benda tu ada. Sekiranya tak ada orang yang buat begitu, semua menanggunglah. Na'udzubillah min zalik. Meskipun kita katakan berdakwah kepada Allah itu wajib ke atas sebahagian umat Islam dan tidak wajib ke atas sebahagian yang lain kerana fardu kifayah, tetapi syarat untuk terlepas dari tanggungjawab fardu kifayah hanya terhasil apabila orang yang menyelesaikan tanggungjawab tersebut. Apabila ada orang yang menyelesaikan tanggungjawab tersebut. Bila kifayah itu tidak selesai, maka wajiblah setiap orang Islam melakukannya menurut kemampuan masing-masing. Okay. So, again, ni emphasizing again apa yang telah anda sebutkan tadi kan. Selagi mana natijahnya belum tercapai, tak selesai lagi kifayah tersebut kan. So, masih fardu kepada setiap orang. Okey, itu menjawab satu persoalan yang amat common termasuk dalam masyarakat kita. Walaupun buku ini bukan ditulis primarily untuk umat Melayu. Tapi rasanya alasan tersebut universal lah kot kan. Termasuk orang kita amat biasa untuk kata ni fardu kifayah je kan. Fardu kifayah je. So that mindset have to be corrected lah kan. Maksudnya sebab kadang-kadang fardu kifayah lain kalau kita cakap, yalah, contoh tadi macam jenazah tadi tu, memang ada orang yang mampu untuk menyelesaikannya dalam jumlah yang sedikit kan. So dia selesai lah, Alhamdulillah kan. Kita semua tak menanggung dosa. Tetapi bila kita cakap fardu kifayah yang lebih besar, termasuk dakwah ni, yang maksudnya dia tak cukup untuk hanya sebilangan kecil, tak cukup orang yang tak ada kemampuan, skill, support dan sebagainya, maka lagi kita kena risau benda tu tak selesai kan, sekiranya kita tak membantu. Seterusnya ialah tadi itu pasal fardu kifayah punya persoalan. Persoalan kedua ialah, bukan ke dakwah ni kerja ulama? So kat sini nak menjawab konteks itu kan. Erti profession dakwah adalah kerja ulama. ... Betul ke? Ataupun kenapa macam tu? Dan kenapa timbul persepsi ini? Dan kita akan tengok kemudian, sebab memang ada kupasan mufasir, ulama dan sebagainya memang mengatakan dakwah ni kerja ulama. So bagaimana? So macam mana? So bagaimana kita mengamati perkara ini InsyaAllah. Okey, orang yang tidak faham kadang-kala juga keliru kerana adanya beberapa syubhat yang menyangka bahawa tugas berdakwah di jalan Allah ini tidak wajib kepada dia lah, tak wajib kepada dia. Keraguan ini sama seperti mana-mana bid'ah yang hanya bersandar kepada nas yang umum, yang boleh ditakwilkan tafsirannya kepada banyak pengertian khusus yang mungkin terkandung di dalam nas. Tetapi pentafsiran tersebut tidak sesuai dengan kaedah umum syarak. Malah pentafsirannya menunjukkan erti yang bertentangan dengan kaedah umum syarak, ataupun pentafsiran mereka dibatalkan oleh nas-nas yang lain yang mewajibkan penafsiran yang lain terhadap nas yang pertama tadi dan mendedahkan makna yang lemah kepada pengertian nas tersebut. Faham ke tak ayat ni? Maksudnya sebab kat sini perbincangan ni dia berkaitan actually bagaimana pendalilan ataupun bagaimana satu nas difahami yang menyebabkan seseorang boleh kata, tengok nas ni kata kan dakwah ni kerja ulama kan. So dia nyatakan kat sini bahawa sama macam kes bid'ah, bagaimana orang menjustify bid'ah menggunakan nas-nas tertentu sebab dia punya kaedah tu bermasalah. So kat sini dia kata ada orang yang nak kata dakwah tu tak wajib untuk kita, ni kerja ulama sahaja, pun ada kaedah yang bermasalah yang digunakan, yang nak di-highlight di sini. So dia ambil contoh bid'ah ni mungkin sebab ketika itu orang boleh faham lah, boleh relate. Oh, sebab orang boleh nampak macam mana orang-orang ahli bid'ah ni cuba menjustify tindakan mereka dengan nas, dengan cara yang tak berapa kena kan. So dia bawa contoh itulah kot, sebab tajuk kita bukanlah pasal bid'ah ni kan, tapi dia bawa contoh tu untuk kita relate. Oh okay, kita boleh nampak macam mana penyalahgunaan nas ataupun silap faham nas kat situ. So maksudnya orang yang cuba justify dakwah ni tak wajib pun macam tu jugalah kot, ada problem dari konteks metodologi memahami nas tu kan. Biasanya di dalam mana-mana bid'ah, nas-nas di dalam melariskan bid'ah mereka ialah nas-nas yang jelas,
Tetapi hawa nafsu telah menyelewengkan nas-nas tersebut dari erti zahirnya. Hawa nafsu adalah jalan kejiwaan yang menjelma dalam banyak bentuk dan disebabkan oleh pelbagai motif. Dari sinilah datangnya kepercayaan atau dakwaan tidak wajib dakwah ke atas setiap orang Islam. Dakwaan sedemikian selalunya disebabkan oleh rasa takut, bacul, mahu rileks, mencari jalan mudah, takut kehilangan kesenangan dunia yang kadang-kadang boleh terlepas dari da'i, disebabkan oleh kerja amar ma'ruf nahi munkar. Maknanya terlepaslah kesenangan dunia tu kan, kalau kita terlibat dengan amar ma'ruf nahi munkar. So kat sini dia nak katakan sebenarnya the inner, the inner source of kenapa seseorang terjerumus untuk menyalaherti nas dan sebagainya, kadang-kadang bersebab daripada rasa takut, rasa tak nak benda tu. So kita mudah tertarik dengan benda yang justify apa yang kita suka tadi kan, untuk melarikan diri daripada bertanggungjawab. So begitu. Di antara syubhat itu ialah salah faham terhadap apa yang dikatakan oleh ulama. Kerja dakwah itu hanya khusus bagi orang yang berilmu sahaja, memandangkan ilmu merupakan salah satu syarat yang ditetapkan oleh fuqaha bagi mereka yang menjalankan kerja amar ma'ruf nahi munkar. Okay? So kalau nak direphrase bahawa kenapa, kat mana datangnya mulanya salah faham ni? Sebab memang ulama mengatakan kerja dakwah tu untuk orang yang berilmu. Kenapa? Sebab ilmu itulah prerequisite, syarat untuk orang buat amar ma'ruf nahi munkar. Kan? So kalau kita ikut kronologi tu, nak buat amar ma'ruf nahi munkar kena ada ilmu. So ilmu ni, apa yang orang ulama ada tu ilmu lah. So ni kerja ulama lah kan. So dia punya narrative seperti gitu. Seperti kata Imam Ar-Razi, sesungguhnya tugas ini khusus buat ulama. Ini kerana untuk menyuruh kepada kebaikan, seseorang itu mesti tahu tentang perkara-perkara kebaikan, perkara yang ma'ruf dan perkara yang munkar. Oleh itu, tugas ini disarankan kepada golongan ulama, bukan kepada golongan yang jahil. Ulama adalah sebahagian daripada umat Islam. Okey, so ini satu contoh quote daripada Imam Ar-Razi yang kalau kita baca, kita kata, kan, ni kan dia kata ni kerja ulama, bukan kerja selain ulama. So kat sini datang perbincangan ni. Pendapat Ar-Razi ini sama dengan pandangan Al-Qurtubi dan Al-Jassas. Dari sini lahir kesamaran tersebut. So bila orang umum baca kan, dan kita memang tercari-cari sandaran untuk kita kata, kan bukan kerja aku ni kan. So kita akan tertariklah kata, inilah justifikasi, bukan kewajipan aku untuk berdakwah. Okey. Pada hakikatnya, berlaku kekeliruan dalam memahami masalah ini disebabkan perkataan ulama tu, perkataan ulama tu yang ditafsirkan oleh mereka yang keliru terhadap potongan ayat, hendaklah ada satu umat dari kamu, yang kita ambil Quran, potongan ayat Quran tadi kan, yang disebut dalam Al-Quran dengan anggapan bahawa dakwah itu disyaratkan mempunyai ilmu. Kat sini di quote, tidak syak lagi bahawa seruan kepada kebaikan, lebih-lebih lagi seruan kepada Allah, mesti disertai dengan ilmu. Okay, so ini tidak syak. Maksudnya kita accept, this is across the board, kita kena terima. Memang without a doubt, untuk bawa orang kepada Allah, untuk mengajak kepada Allah tu kena disertai dengan ilmu lah. Tak boleh main try je lah, tembak je kan, tak boleh. Walau bagaimanapun, ilmu bukanlah suatu yang tidak boleh dibahagi ataupun dipecahkan. Bahkan ilmu itu secara tabi'inya adalah terbahagi dan terpecah. Kadang-kala seseorang itu mengetahui satu masalah tetapi jahil terhadap masalah yang lain. Oleh itu, ia dianggap ulama dalam masalah yang pertama, maka dia wajib berdakwah dalam bidang yang dia ketahui dan tak wajib berdakwah dalam bidang yang tidak diketahui. So kat sini dalam menungkai perkara ini dia kata, okey, tapi kena faham nature ilmu tu, dia terpecah-pecah kan. Just kerana seorang tu kita panggil dia ulama, orang yang berilmu, tidak bermaksud dia tahu ini, semua benda dia tahu kan. Mechanical engineering pun dia tahu, medical doctor pun dia tahu, accounting pun dia tahu. Tidak, nature ilmu tu terpisah-pisah sebegitu kan. So tidaklah boleh seorang tu kata macam dia kena expect orang nak berdakwah ni kena tahu semua benda. So kalau itu dah dia buat contoh dalam konteks ilmu duniawi kan.
Para fuqaha bersependapat bahawa siapa yang jahil terhadap sesuatu atau hukumnya, dia tidak wajib berdakwah mengenainya. Ini kerana di antara syarat sah dakwah adalah mengetahui dengan baik apa yang diserukannya. So itu syarat dia, maksudnya kita nak bawa orang kepada sesuatu. So kita kena actually tahu apa benda tu, kenapa dia baik kan. Kita tak boleh macam rasanya okey kot. Kan ayah pin tu macam bagus je, jom kita ajak orang. Tak, dia tak boleh, dia kena ala basirah kan. So memang syaratnya kita kena faham apa yang kita ajak tu apa memang betul baik ke. Itu dipersetujui. Atas dasar inilah maka setiap orang Islam mesti menyeru kepada Allah sekadar apa yang diketahuinya, sebagaimana yang kita jelaskan kemudian, yang akan kita jelaskan kemudian. Itulah yang dimaksudkan dalam kata-kata bahawa dakwah itu hanya wajib ke atas ulama. The phrase wajib ke atas ulama itu, dan tidak wajib kepada orang jahil. Maksudnya begitu. Maksudnya seseorang tu kena berilmu tentang apa yang dia tengah bawa. Artinya wajib kepada siapa yang mengetahui suatu masalah dan mengetahui hukum masalah yang diserukan, sama ada dia orang biasa ataupun orang yang mempunyai ilmu agama yang banyak, yang biasa orang sebut sebagai ulama. Tak kisah title kita ulama ke tidak, tapi kalau kita tahu ada masalah ni dan kita tahu solusinya, tu kewajipan kita di situlah. Dari sini nyatalah kesalahan orang yang berkata bahawa maksud perkataan ulama tadi tu ialah mereka yang mempunyai ilmu yang banyak sahaja kan. So just maknanya title ulama tu yang seperti mana kita sebut dalam konteks perbincangan kita harian kan. Kadang-kala mereka yang mempunyai ilmu itu digelar orang agama kan. Ni pun word yang kita ni kan, ni orang agamawan dan sebagainya. Nama itu juga mendapati setiap orang Islam. So kalau kita nak guna orang agamawan, bukan ke semua orang Islam ni orang agamawan, orang agama, kerana setiap orang Islam tu adalah orang Islam. Setiap orang Islam itu adalah orang Islam. So takkah dia orang agama? Oleh kerana itu, dakwah tidak terbatas kepada golongan tertentu sahaja, bahkan adalah profession semua individu Muslim. So dalam menukaikan, maksudnya tak semua orang, tak ada siapa Muslim ni boleh kata dia terlepas 100% daripada semua jenis aspek dakwah. Okay, so harapnya, sebab topik tu habis di situ, harapnya faham kan. Maksudnya betul kita nak berdakwah perlu kepada ilmu, tapi kita susah nak kata kita tak ada ilmu langsung yang perlu dan boleh didakwahi kan. Paling basic kan, ada ramai contohlah Ana sendiri daripada UIA Gombak Kalau kita survey student UIA Gombak tu sendiri pun ramai yang tak solat 5 waktu lagi kan. Dan Ana sebenarnya terkejut masa dalam satu usrah dengan Ana pernah bawa seorang daripada syariah IRK syariah. Dia bila dia cerita member dia, roommate dia yang syariah juga, yang ambil syariah juga, yang insya-Allah akan jadi ustaz bila grad, pun tak solat 5 waktu. So Ana pun terkejut. Betul ke macam tu? Dan hakikat tu menggerunkan lah. Dan kalau kita nak kata, tapi saya siapalah saya nak dakwah, takkan kita kata kita tak tahu kewajipan 5 waktu tu. Maknanya kalau kita nak kata itu pun kita tak mampu dakwah sebab kita tak ada ilmu kewajipan solat 5 waktu, contohnya benda yang amat basic, susah kita nak justify lah sebenarnya. So dalam konteks, mungkinlah kita boleh kata bukan tugas kita dalam konteks dakwah yang besar, yang dalam konteks kepada hakimiah ke apa benda kan. Tetapi kita tak terlepas secara langsung dalam banyak benda yang sebenarnya dalam kefahaman kita, dalam ilmu kita. Kalau kita orang Islam biasanya ada ilmu basic, insya-Allah kita ada, yang memang tanggungjawab kita untuk membantu dalam aspek-aspek tersebut. Yang banyak yang tak cukup tangan pun. Okey, nak tengok komen-komen ni ada yang tak boleh masuk Wallahualam, sebab ada yang lain yang boleh, yang lain tak boleh. So tak pasti boleh bantu yang lain. Ana pun dah tak sure kalau ada apa-apa lagi yang perlu dibantu. Tapi kalau yang dapat masuk ni, Ana akan approve, tak ada masalah insya-Allah. Okey, subtopik yang seterusnya. Ini subtopik yang last, yang apa kata, dalam chapter 4 ni, dalam bab 4 ni. Tapi subtopik ni agak panjang sedikit ni. Tidak sempurna hidayah tanpa amar ma'ruf nahi munkar. Dia bawakan ayat ni. So ayat ni menjadi satu topik pembincangan dalam subtopik yang last ni.
So anda cuba try to do justice terhadap perbincangan ni lah. Sebab perbincangan ni kalau kadang-kadang dia boleh jadi kompleks sikit kalau baca tu. Ni apa cerita ni kan. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah sahaja diri kamu. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Pada kamu tu jaga diri kamu lah. Di atas kamu tu diri kamu sendiri kan. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Maknanya tak payah risaulah kan. Orang-orang sesat tu tak akan mendatangkan mudarat kepada kamu setelah kamu dapat hidayah. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah jugalah tempat kembali kamu semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian ia akan menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah amalkan, telah laksanakan. Yang kenapa jadi satu perbincangan ayat ni? Kenapa dibawa ke perbincangan ayat ni? Harapnya okey, daripada yang lepas-lepas tadi tu semua dah jelas aku insya-Allah. Dari konteks awal tadi, maksud dakwah, kemudian dibawa ayat-ayat nas yang banyak yang conclusionnya amat jelas, kewajipan dakwah kepada setiap umat Islam. Kemudian dinyatakan perbincangan terhadap salah faham yang ada dari konteks bukan ke dakwah ni fardu kifayah sahaja. Dijawab dah. Bukan ke dakwah ni kerja ulama sahaja, telah dijawab. Dekat sini ada satu lagi perbincangan sebenarnya. Sebab ayat ni, kalau kita baca ayat Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang beriman, kepada ke atas kamu ni, kamu diri kamu tu lah. Maksudnya tengok ayat ni kan kata kita jaga diri kita lah. Jangan risaulah orang sesat tu nak, kalau kita dah dapat hidayah, tak payah risaulah orang sesat tu nak kacau kita. So takkah ayat ni kata kita jaga diri kita je lah, kita jaga kita kan. So takkah cukup begitu? So perbincangan dia berkisar kepada ayat ni sebenarnya, yang this final subchapter. Orang yang tidak faham terhadap maksud ayat ini enggan berdakwah, tidak mahu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan ingin berbaik-baik dengan manusia dengan cara demikian. So ada orang yang menggunakan ayat ini dan sebegini untuk kata, bukankah ayat ni indicate cukup untuk kita jaga kita kan? Tak payahlah jaga orang lain, tak payahlah jaga tepi kain orang kan. So gitu. Keengganan, okey, di quote kat sini, keengganan menjalankan tugas mulia ini adalah sebesar-besar muslihat syaitan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim. Syaitan mengajar mereka supaya meninggalkan dakwah, tidak menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar dalam rangka berbaik-baik sesama insan, berakhlak baik terhadap mereka, dan kononnya melaksanakan firman Allah, jagalah diri kamu kan. Alaikum anfusakum tadi kan. Maksudnya so ini mainan syaitan lah, dan ada disertakan dalil untuk justify juga kan. Kan Allah kata jaga diri kamu saja kan. Mengenai hal ini, kami akan petik satu artikel penting hasil karya Imam Ibn Taymiyah ketika menolak kesilapfahaman ini. Artikel beliau itu begitu baik dan komprehensif. So dekat sini interestingly, Muhammad Ahmad Ar-Rashid dia memang letak terus petikan daripada apa yang Ibn Taymiyah tulis kan. So memang after this memang semuanya di quote daripada Ibn Taymiyah until habis quote tu lah. Maknanya akan banyak slide yang actually kata-kata Imam Ibn Taymiyah. By the way, semua boleh dengar dengan jelas lagi? So kalau anda dengar macam ada disturbance suara, harapnya okey. Okey, apa dah tadi? Okey, so kat sini starting the quote of Imam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah berkata, firman Allah. So dia balik quote ayat ni lah, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sendiri dan tiadalah membahayakan kamu orang yang telah sesat bila kamu telah mendapat petunjuk. So jangan risau, kamu dah dapat hidayah. Orang yang orang yang sesat tu tak akan boleh apa-apa dengan kamu. Jaga diri kamu. So itu starting point of this discussion. So Ibn Taymiyah start kat tu. Okay, Allah nyatakan sebegini, tapi dia stress, ayat di atas bukan bererti menyuruh meninggalkan kerja amar ma'ruf nahi munkar.
Ayat tersebut tidak mengandungi maksud larangan atau keizinan. Maksud ini selari dengan sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan dan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa beliau telah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata. So ini quote daripada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah membaca ayat ini, tetapi kamu meletakkannya pada bukan tempatnya. Maksudnya masa Abu Bakar lagi ada orang dah silap faham ayat ni. Padahal sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran lalu mereka tidak merubahnya, hampirlah Allah meranapkan mereka semua dengan azabnya. So ini kata-kata Abu Bakar As-Siddiq mengquote hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya kalau kita tidak, bila kita nampak kemungkaran dan tak mengubahnya, kan, hampirlah azab Allah tu kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. So itu permulaan ceritanya. Maksudnya ada pertentangan yang amat besar sekiranya kita assume, kita anggap ayat tadi maksudnya okey, so ayat tu kata jaga diri kita. So kalau kita tengok kemungkaran pun bukan kerja kita, amat salah. Amat salah sebab dia amat bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang Abu Bakar sendiri quote ni kan. So macam mana nak faham ayat tadi tu? So kat situ pembincangan seterusnya ialah, so macam mana nak faham ayat tadi? Bukan ke Allah kata macam tu? Macam mana dia berbeza dengan kat sini kan? Okay. Demikian juga di dalam hadis marfu' daripada Abu Sa'labah Al-Khushaini yang mentakwilkan hadis. Apabila kamu telah melihat syuh dia taati, kita faham, biasa kita guna word syahwat. Hawa nafsu dituruti dan setiap orang kagum dengan pendapatnya sendiri, hendaklah kamu menumpukan urusan dirimu sendiri. Ini pun salah satu takwil hadis juga. Kalau kamu tengok keadaan ini berlaku, hendaklah menumpukan urusan sendiri. Hadis ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id dalam Sahih Muslim. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lidahnya. Sekiranya tidak mampu, maka ubah dengan hatinya. Yang demikian itu selemah-lemah iman. So, macam mana ada contradiction kat sini kan? So, dekat situ sekiranya golongan manusia yang jahat menjadi kuat sehingga mereka tidak mahu mendengar perkara-perkara kebaikan, malah mereka menyeksa orang-orang yang melarang mereka dari melakukan kejahatan kerana sifat syuh tadi, hawa nafsu dan kagum terhadap diri sendiri yang menguasai diri mereka. Dalam keadaan ini, gugurlah tanggungjawab dakwah yang dengan menggunakan lidah. Berdakwah ketika itu hanya wajib dengan menggunakan hati sahaja. So ini diletakkan satu senario lah sebenarnya. Sekiranya memang penguasaan, really satu bentuk penguasaan orang-orang jahat tu yang memang tak nak dengar dakwah, yang memang kuku besi dan sebagainya contohnya, dibawakan senario itu dan dikatakan kat sini based on hadis tersebut, maka gugurlah tanggungjawab untuk menggunakan lidah. Wajib menggunakan hati sahaja tu maksudnya kebanyakan umat Islam, that's the limit yang dia mampu pergi kan. Sebab kalau pergi kepada lidah, mungkin akan kena kepada dia tindakan-tindakan yang dahsyat. Asyuh adalah sifat terlalu inginkan sesuatu, kan, syahwat yang membawa kepada kedekut dan zalim. Ia menghalang dan membenci kepada kebaikan. Mengikut hawa nafsu berlaku apabila pelakunya melakukan dan menyukai suatu kejahatan. Mengkagumi pendapat sendiri berlaku dari sudut pemikiran dan ilmu. So, ini sebenarnya ada 3 benda yang Ibn Taymiyah highlight tentang punca-punca yang membawa orang kepada satu lembah kehinaan yang sedemikian rupa lah. Hadis ini jelas menyebutkan 3 kerosakan yang dahsyat. 1, kerosakan ilmu. 1, perasaan cinta. Dan ketiga, perasaan benci. Dan dalam hadis lain bermaksud, ada 3 perkara yang membinasakan. Akur kepada kebakhilan, mengikut hawa nafsu, dan kagum pada diri sendiri. So 3 benda yang kita patut jagalah. Ini bertentangan sekali dengan 3 perkara yang menyelamatkan kita dari kebinasaan, iaitu takut kepada Allah dalam keadaan sunyi dan sembunyi dan terang, berjimat cermat semasa miskin maupun kaya, dan yang ketiga, berkata benar ketika marah
maupun suka dan redha. Okay. So 3 yang sepatutnya kita ada dan 3 yang sepatutnya kita amat jauhi. Kan? Itulah doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Wahai Tuhanku, ni doa dia. Tapi tak ada teks Arab ni kat sini. Aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu di dalam rahsia dan terang. Aku memohon kepadamu perkataan yang benar di waktu marah dan di waktu redha. Dan aku memohon kepadamu bersikap sederhana di waktu fakir dan kaya. So 3 benda yang sepatutnya kita ada insya-Allah dalam diri kita. Maksudnya sentiasa takut kepada Allah depan orang dan di belakang orang. Perkataan kita sentiasa benar dan terjaga, tak kisah masa kita tengah marah ataupun tengah happy, tengah okey. Dan juga bersederhana waktu kita tengah kaya dan juga waktu kita tengah miskin. Okay. So sikap takut kepada Allah SWT bertentangan dengan sikap mengikut hawa nafsu. So kenapa benda ni penting? Sebab kalau betul kita ada sikap takut kepada Allah SWT itu, kita akan terselamat daripada ikut hawa nafsu. Kerana takut kepada Allah menghalang seseorang daripada ikut hawa nafsu tadi. Sikap berjimat cermat dan sederhana masa miskin dan kaya pula bertentangan dengan tunduk kepada kebakhilan. So that's another thing lah. Kalau kita memang sentiasa in control, kita banyak duit ke, kita sikit duit ke, kita sentiasa bersederhana, kita tak terikut dengan harta dan sebagainya, kita insyaAllah akan terselamat dengan bakhil dan terkejar-kejar dengan keduniaan ini sehingga kita sanggup gadai prinsip. Contohnya, mengucapkan kata-kata benar waktu marah dan redha pula bertentangan dengan kagum kepada diri sendiri. So kenapa 3 sifat ni kita sepatutnya minta, dan insyaAllah kita sepatutnya amalkan doa ni, supaya kita terselamat dengan 3 benda yang actually menjerumuskan seseorang tu kepada kejahatan yang tak dapat diselamatkan tadi. Oh, ada typo kat situ. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tiadalah membahayakan kamu orang sesat bila telah mendapat petunjuk. Okey. Kita masih bincang sebenarnya surah Al-Maidah ayat 15 di awal tadi kan. Dan ini sebenarnya kalau kita perasan masih dalam quote Imam Ibn Taymiyah kan. So tadi dia address pangkal ayat tu. Sekarang dia dah sampai kepada tengah-tengah ayat tu kan. Taklah membahayakan kamu orang yang sesat tu kalau kamu dah dapat hidayah. Petunjuk dan hidayah Allah hanya akan sempurna dengan mentaati Allah dan menunaikan kewajipan yang terdiri dari perintah dan larangannya. Tetapi ayat ini juga mengandungi beberapa pengajaran dan faedah yang besar. Now, anda cuba pergi laju this portion. Sebab apa? Sebab kalau kita perasan topik kita yang besar ni tadi ialah isu kewajipan dakwah. Dan sebenarnya kalau kita sebelum masuk subtopik ni dah amat established lah. Cuma kat sini dia membincangkan ayat ni yang ada orang confuse. Ayat ni kan kata jaga di sini sahaja. So dibincangkan ayat ni secara lumat lah. So walaupun sebenarnya kalau kita skip part ni rasanya kebanyakan kita dah conclude, dah okey dah. Kecuali ada kita yang memang actually confused dengan ayat ni, so kita boleh pergi in detail tapi bila dibincangkan in detail ayat ni, dia pergi semacam-macam topik lah, termasuk yang kita bincangkan ya. So sebab tu anda cuba pergi laju. Okay, so anyway, bila dah bincang ayat ni, so dibawakan jugalah apa benefit daripada ayat ni, juga alang-alang tu kita ambil insyaAllah. 1. Jangan takut kepada orang kafir dan munafik, kerana mereka tidak dapat membahayakan orang beriman yang mendapat hidayah Allah. So jangan risau. Maksudnya kita melihat walaupun mereka secara zahirnya boleh macam mengapa-apakan kita, tapi once you dapat hidayah, kita tak akan terkesan insyaAllah dengan orang bahaya daripada orang-orang yang sesat. Yang pertama. Kedua, jangan berduka cita dan gelisah terhadap orang-orang kafir dan munafik, kerana maksiat dan kejahatan mereka tidak membahayakan orang yang beriman apabila dia mengikuti hidayah Allah. Berduka cita terhadap sesuatu yang tidak membahayakan adalah perkara yang sia-sia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Dan bersabarlah. Ayat ni dalam konteks kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, terhadap perbuatan dan telatah golongan yang ingkar tu. Sebab mereka react dengan macam-macam perangai dia kan. Dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau berduka cita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. So yang tu yang kedua. Janganlah kita terlalu duka cita dengan perangai mereka dan sebagainya kan. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Janganlah cenderung kepada mereka. Jangan tertarik dengan kekuasaan, kekayaan dan keseronokan yang ada pada mereka. Ini yang ketiga. Kadang-kadang kan best kalau hidup macam tu. Tak payah, jangan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih azwajam minhum wa la tahzan 'alaihim. Okey, baris dia susah nak baca sikit. Janganlah engkau layangkan pandangan engkau kepada barang yang telah kami berikan kepada orang kafir, dan janganlah engkau berduka cita terhadap mereka itu. So janganlah bila Allah kata aku dah bagi kepada dia orang something tu, janganlah kau pergi tengok kenapa rumah dia besar tu macam best je kan. So tak payah tercenderung kepada perkara itu kan. Allah telah melarang orang yang beriman merasa duka cita terhadap orang kafir dan inginkan apa yang ada pada mereka dalam satu ayat ni. Di dalam ayat yang lain pula Allah melarang dari merasa sedih dan takut kepada orang kafir. Manusia kadang-kadang merasa menderita perasaan kerana terlalu teringinkan sesuatu atau gerun terhadap sesuatu. So ini isu kita kadang-kadang disebabkan macam kita terlalu teringin apa yang diorang dapat, ataupun rasa cuak gerun dengan apa yang diorang ada. Itu mengganggu kita kan. So sepatutnya kita tak terefek sebenarnya apa. Jika ada rakaman dibuat, boleh dikongsi. InsyaAllah anda akan kongsikan link untuk rakaman termasuk daripada bab yang pertama dulu bagi yang tak dapat join dan yang ingin revise. InsyaAllah. Seterusnya, nombor 4. Apabila membenci, mencela, melarang, memulaukan atau menghukum pelaku maksiat, janganlah melampaui batas lebih daripada yang dibenarkan. Bahkan, katakan bagi siapa yang berbuat begitu, satu amaran. Jagalah dirimu sendiri kerana orang yang sesat tidak akan membahayakan kamu bila kamu telah mendapat petunjuk. Kat sini ayat tu dibawa dalam framing yang berbeza. Kan, jaga diri kamu sendiri tu ialah jaga diri kita jangan sampai melampaui batas dalam bermuamalah dengan orang-orang yang melakukan maksiat ni kan. Terdapat ramai da'i yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar hingga melampaui batas. Melampaui batas-batas Allah, sama ada secara sengaja atau tak sengaja, secara jahil atau zalim. Itulah perkara yang wajib disedari semasa kita menghadapi orang-orang kafir, munafik, fasik dan ahli maksiat. So ini pun bagi sesiapa dari kita yang merasakan kita sedang berada di atas jalan dakwah, kena remind diri kita, jaga diri kita tu. Jangan sampai kita cross the line kan. Niat kita asalnya bagus, alhamdulillah, amar ma'ruf nahi munkar, tetapi cara kita melampaui batas-batas yang Allah benarkan. Na'udzubillah min zalik. Yang kelima, melakukan amar ma'ruf nahi munkar hendaklah menurut cara yang diizinkan syarak, menggunakan ilmu dan kelembutan, sabar, niat yang baik dan sederhana. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud jagalah diri kamu. So again, jagalah diri kamu tu dibawa dalam frame yang berbeza kat sini. Bukan kata jaga diri kita jangan dakwah kepada orang lain, tapi jaga diri kita dalam konteks jaga niat, jaga jangan melampau dan sebagainya tadi kan. Dan firman Allah yang bermaksud orang-orang yang sesat tidak membahayakan kamu apabila kamu mengikut hidayah Allah. So mengikut hidayah Allah tu kita kena faham in konteks yang kita dah faham tadi. Itulah 5 pengajaran daripada ayat itu untuk orang yang bertugas menyeru manusia kepada Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Terdapat juga pengertian yang lain dari pengajaran hadis tersebut, iaitu berusaha untuk melengkapkan diri dengan ilmu dan amal dan meninggalkan segala perkara yang tidak ada kena mengenai dengan dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara keelokan Islam ialah seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak berkaitan dengannya, terutamanya berlebihan dalam hal yang tidak perlu untuk dunianya, agamanya dan orang lain. Apalagi kalau perbuatan itu berbau hasad, dengki atau gila kuasa. Suatu remaja yang besar lah. Sebab kadang-kadang bila kita baca hadis di antara keelokan Islam seseorang tu, insya-Allah ada pada kita hopefully, ialah meninggalkan apa yang tak berkaitan dengannya. So biasanya orang akan nampak just tinggalkan benda lara, tinggalkan benda-benda merepek kan. Tapi meninggalkan yang tak berkaitan dengannya kat sini dia extend bagi orang yang berdakwah. Yang berkaitan dengan diri kita ialah menyebarkan dakwah tu.
menyebarkan mesej tu, mengharapkan perubahan kepada baru. Yang tak berkaitan dengan diri kita ialah berlebih-lebihan sampai kita transgress, sampai kita buat benda yang tak patut. So itu juga benda yang tidak berkaitan. So antara keedakan orang Islam tu, sebab dalam dunia sekarang dalam pentas tiada sempadan media sosial, media sosial lah basically. Ramai orang terlajak dalam bab ni. Dalam konteks kita, kadang-kadang kita assume dia ada niat yang baik lah tu, untuk menasihat, untuk berdakwah. Tapi kadang-kadang caranya tu beyond apa yang sepatutnya. Yang kita sepatutnya sama-sama remind diri kita, insyaAllah, untuk tidak terjebak. Begitu juga dari aspek amalan. Dia mungkin seorang pelampau yang zalim atau si dungu yang merosakkan keadaan. Ia mungkin digambarkan oleh syaitan sebagai amar ma'ruf nahi munkar dan jihad di jalan Allah. Ini semua pintu-pintu kezaliman dan permusuhan. Okay, so kat sini nak wrapping up point tu. Penelitian terhadap ayat ini sangat bermanfaat kepada seseorang individu. Sekiranya anda amati perselisihan yang berlaku di kalangan umat ini, sama ada di kalangan ulama, ahli ibadah, pemerintah dan pemimpinnya, kamu akan dapati sebahagian besar perselisihan tersebut adalah berupa tindakan melampau yang dilakukan, sama ada dengan takwil atau tanpa takwil. Contohnya, pelampauan golongan Jahmiyah terhadap ahli sunnah dalam isu sifat-sifat Allah dan Al-Quran. Satu tribulasi yang dihadapi oleh Imam Ibn Hanbal. Itu satu kes. Satu lagi, begitu juga golongan Syiah Rafidah yang memerangi ahli sunnah dalam banyak kali. Kes lain, puak An-Nasibah bertindak melampau ke atas Ali radhiyallahu anhu dan keluarganya, ataupun Al-Musyabbihah melampau ke atas Al-Munazzahah. Begitu juga pelampau dari sebagian ahli sunnah sesama mereka terhadap setengah golongan bid'ah, lebih daripada yang diperintahkan oleh Allah. Itulah sikap keterlaluan yang disebutkan dalam doa orang yang beriman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan pekerjaan kami yang keterlaluan. Surah Ali Imran ayat 147. So dia tengah highlight keterlaluan tu. Mula tu macam bagus lah, nak berdakwah, nak membetulkan kesilapan. Tapi dia keterlaluan, dia melampau, dia dah over the line kan. Sebaliknya pula, terdapat golongan yang bersikap cuai terhadap kebenaran atau apa yang diperintahkan atau terhadap pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. So ni on the other hand. Tadi orang yang bersemangat tapi terlajak. Kat sini orang yang bukan kerja aku, cuai dan sebagainya kan. Alangkah betulnya kata-kata seorang ahli salaf. Setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah pasti akan ditentang oleh syaitan dengan dua cara. Dia tidak peduli yang manakah di antara keduanya yang lebih berkesan. Satu, melampau. Kedua, mengurangi perintah Allah tadi. So, dalam dunia sekarang, umat Islam disesatkan secara sedar atau tidak oleh syaitan dalam dua-dua ni lah. Kan? Ada yang macam merasa diri dia semangat dengan Islam tu, tapi syaitan mempengaruhi dia, menipu daya dia untuk melampau. Kan? So, dia pergi judgemental kepada semua orang, mengkafirkan orang lah pula, memunafikkan orang dan sebagainya. Itu dah melampau tu. Itu satu tipu daya syaitan yang berjaya. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita terselamat daripada itu. Satu lagi pula, ada ekstrim, syaitan berjaya buat dia pula macam Islam ni cukup lah kalau sekadar solat puasa zakat haji dan sebagainya. Itu pun satu ekstrim yang lain. So dia kata kat sini, ni kata-kata ahli salaf syaitan tak peduli yang mana satu yang dia berjaya tipu, as long as salah satu itu dah berjaya untuk dia kan. Na'udzubillah. So kadang-kadang di kalangan kita ada dua-dua kes kan. Ada orang yang macam terlalu ambil ringan, tak apalah, tak fikir benda tu kan, fikir dunia cukup lah. Ada pula yang semangat tu terlajak kan. Syaitan berjaya menipu dia sehingga dia jadi amat keras dengan orang, dia jadi berbuat benda-benda yang melakukan kata-kata yang tak sepatutnya keluar dan sebagainya, walaupun dia punya intention baik untuk dakwah contohnya. Seterusnya, oleh itu, bila ada orang yang bekerjasama dalam dosa dan permusuhan, di sebaliknya ada pula yang tidak menolong pada kebaikan dan takwa. Ada orang yang menjalankan suruhan dan juga melakukan perkara yang dilarang. Di sebaliknya, ada orang yang meninggalkan perkara yang dilarang dan sebahagian perkara yang disuruh. So ni dia bagi contoh on both side of the spectrum lah. Ada orang yang
tolong-menolong dalam dosa dan pemusuhan. Ada pula yang tak tolong langsung kebaikan. Tu dua ekstrim. Maksudnya, kita kadang-kadang dihasut untuk tak payah tolong dakwah ni, tak payah tolong. Ataupun ada yang dihasut on the other extreme, jom kita gaduh je, kita gaduh. So, dua-dua tu dari syaitan. So, auzubillah min zalik. Demikianlah penjelasan Ibn Taymiyah. So, ni baru habis. Panjang penjelasan, quote, petikan yang diambil daripada Ibn Taymiyah tu. Satu pendapat yang bernas dan mulia. Dan antara itu, kami sertakan di sini dengan panjang lebar. Panjang lebar juga lah tadi kan. Di dalam pendahuluan buku ini, kami telah nyatakan rasa rendah diri terhadap para imam, ulama, fuqaha dan da'i Islam qudama. Dan kami utamakan nasihat mereka berbanding pandangan kontemporari dan apa yang mampu kami sendiri hasilkan. So dalam mukadimah Muhammad Ahmad Ar-Rashid sebutkan aspek inilah, maksudnya kita amat appreciate apa yang telah dibawa oleh para imam, ulama, fuqaha, da'i Islam yang qudama. So sekiranya ada kata-kata mereka yang amat bagus, kita terus ambil tanpa, maknanya dia itu dah lebih bagus daripada apa yang kita mampu fikir sendiri. So itu apa yang di remind kat sini, kenapa dia petik. Dan kalau siapa yang baca buku Al-Muntolaq ni, dia banyak petik kan. Tiba-tiba dia petik imam tu, petik imam tu, petik imam tu dalam satu naratif yang panjang. Perlu disedari bahawa ulama terdahulu yang membolehkan sikap berdiam diri apabila berhadapan dengan kekuatan golongan yang jahat dan penyiksaan, keharusan ini hanyalah untuk orang awam yang lemah. So ini another aspect untuk put things in perspective. Sebab kalau kita buka kitab-kitab ulama terdahulu, kita boleh jumpa macam-macam. Tapi kat sini remind untuk put things in perspective. Bila ada ulama dahulu yang dia kata tak apa. Disebabkan pemerintah sekarang ini amat jahat, walaupun namanya Islam mungkin, tapi amat jahat ketika itu, so tak apa. So kat sini dia sebut konteksnya ialah ini adalah untuk orang awam yang lemah. Sebaliknya, para da'i, pemimpin dan para ulama hendaklah mengambil jalan azimah dalam menyatakan kebenaran, sekalipun mereka diseksa, ditentang, hatta diancam dengan maut. Ianya telah dijelaskan oleh Ibn Taymiyah yang akan kami sebutkan dalam bab yang lain. Ia juga telah dijelaskan oleh ulama yang lain. Begitu juga sejarah yang berlaku kepada Imam Ibn Hanbal semasa peristiwa fitnah yang menyatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Perhatikanlah dari perspektif khusus kepentingan kata-kata Ibn Taymiyah. Hidayah itu tidak dapat diperolehi kecuali dengan mentaati Allah. So kat sini dia put in perspektif. Dan kita jujur dengan diri kita di mana kan, sebab kata-kata ulama tu dia maksud dia adalah untuk orang awam yang lemah. InsyaAllah tidak ada paksaan untuk mereka untuk actually bangkit dalam konteks itu. Tetapi ulama-ulama para da'i still ambil azimah. Kalau kita tengok, kenapa Imam Ibn Hanbal still tegas dengan pendirian dia walaupun dia diseksa kan. So kerana itu, so sekiranya kita merasakan kita part of the line of orang yang memikul panji-panji Islam tu, dia nyatakan sini seharusnya kita mengutamakan jalan azimah tu, bangkit. Tetapi kita jangan pukul rata semua orang kena macam tu pula. So kat situ dia katakan, ada ulama tu mengatakan untuk orang awam yang lemah, kita jangan paksa dia melampaui kemampuan mereka. Begitulah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memperbaiki kekeliruan setengah orang Islam terhadap maksud ayat Al-Quran tadi. So balik kepada kata Abu Bakar awal tadi kan. Kalau ingat balik, cerita ni apa ni? Cerita yang subtopik ni. Subtopik ni start dengan surah Al-Ma'idah tadi tu. Dan Abu Bakar awal lagi dah kata jangan salah faham. So dia khulasah balik ke sini. Kita pada hari ini tentu lebih memerlukan pembetulan seperti ini. Ini kerana usaha pendokong tugas merubah kemungkaran dan menghapuskan maksiat telah menjadi satu usaha ataupun satu urusan yang lebih sukar berbanding dulu. Alangkah mudahnya mereka yang lemah itu menggunakan takwil ayat ini dengan tujuan melepaskan diri mereka dari kesukaran jihad dan dakwah. So ini perlu dibetulkan kefahaman ini dan mindset ni. Seperti mana yang Abu Bakar awal-awal dulu telah betulkan kesalahfahaman ini. Demi Allah, agama ini tidak mungkin tegak kecuali dengan usaha, penat dan jihad. Agama ini tidak dapat diperbaiki kecuali dengan kerja dan perjuangan. Agama ini memerlukan pejuang yang sanggup berjihad dan berkorban. Mereka hendaklah menarik dan mengeluarkan manusia dari jahiliah kepada Islam, dari menyembah sesama makhluk kepada beribadah kepada Allah semata-mata dan menegakkan ketuhanan Allah di muka bumi.
Mereka hendaklah berjihad mengembalikan kekuasaan Allah yang telah dirampas oleh perampas dan menundukkan mereka hanya kepada agama Allah, mendirikan syariat Allah di dalam kehidupan manusia dan menegakkan manusia di atas syariat Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Okey, so bunyinya macam dah towards the end. Mesti ada usaha gigih, kadang-kala dengan cara lembut jika golongan sesat hanyalah individu-individu yang memerlukan tunjuk ajar dan penerangan. Tetapi mesti menggunakan apa cara sahaja yang boleh dan dibenarkan oleh syarak jika menghadapi kuasa jahat yang menghalang manusia dari hidayah Allah, menyingkirkan agama Allah dan menghalang syariat Allah dari ditegakkan. So kat sini dia gambarkan dua approach yang amat berbeza bila kita deal dengan individu yang tersesat dan sebagainya dengan orang yang memegang kuasa dan menggunakan kuasa dia untuk kejahatan dan kezaliman dan mencegah kebaikan kan. Ketika itu sahajalah dan bukan sebelumnya gugurlah tugas itu dari mereka yang beriman. Ni masih quote, dan nak katanya kenapa ada in some time of our history, sejarah Islam yang panjang ni, ada fasa-fasa yang ulama memang kata umat terlepas daripada tugas ini secara fizikal untuk berdakwah kerana ketika itu kuasanya amat mencengkam dan amat berbahaya. Oleh itu, apa yang difahami oleh orang yang ingin mengelakkan diri dari tugas ini adalah tidak benar. Okay, so siapa yang rasa macam nak elak dan rasa kefahaman dia betul tu salah. Ayat di atas sebenarnya bermaksud, jagalah diri sendiri, sucikan dan bersihkanlah dia. Ini ayat tadi tu. Jagalah jemaah kamu dan beriltizamlah dengannya dan peliharalah dia. Bukan salah kamu. Okay, bukan salah kamu jika ada yang sesat setelah kamu sendiri mengikuti hidayah Allah. Kamu adalah satu unit yang terpisah dari jahiliah yang sesat. Dan kamu adalah satu umat yang bersatu padu dan tolong-menolong di antara kamu. Kamu adalah pemimpin dan penolong kepada yang lain sesama kamu. Tidak ada walak dan hubungan antara kamu dengan jahiliah. So dekat situ ayat tu dibawa dalam konteks memisahkan antara kamu yang dah dapat hidayah dengan orang yang sesat yang cuba mengapa-apakan kamu tu. Sesungguhnya ayat ini menjelaskan prinsip-prinsip asas sikap umat Islam dalam tabiat hubungan mereka dengan umat-umat yang lain. Umat Islam merupakan Hizbullah ataupun golongan Allah. So umat yang bukan Islam yang lain tu adalah Hizbul Syaitan ataupun dari golongan syaitan. Oleh itu tidak ada walak dan hubungan di antara keduanya. Oleh itu tidak ada persamaan akidah di antara keduanya, maka tidak ada persamaan pada tujuan dan wasilah dan tidak juga ada persamaan dalam hak dan tanggungjawab. So ni dah masuk topik lain. Cumanya sebab dia masih merungkai ayat tadi apa mafhum dia. Umat Islam mesti bantu-membantu antara satu sama lain. Mereka mesti menasihati dan saling berpesan di antara mereka. Mereka mesti mengikut petunjuk Allah yang telah menjadikan mereka sebagai satu umat yang tersendiri dan terpisah dari umat yang bukan Islam. Mereka tidak akan dipersalahkan atau digugat oleh kesesatan manusia di sekeliling mereka selagi mereka berada di dalam hidayah Allah SWT. Walau bagaimanapun, ini tidak bererti umat Islam boleh meninggalkan tugas mereka menyeru manusia seluruhnya kepada hidayah Allah, iaitulah agamanya, syariatnya dan sistemnya. Jika sudah tertegak peraturan Allah di muka bumi, masih ada baki tugasan untuk umat Islam, iaitu menyeru seluruh manusia pula kepada Allah, kemudian menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Seterusnya mengambil alih kepimpinan untuk melaksanakan keadilan terhadap seluruh manusia dan mengeluarkan mereka dari kesesatan dan kejahilian. Okey, kat sini dia gambarkan tugas ni panjang sebenarnya. Even kalau kita dah kata ada tertegak satu lah perundangan Islam tu pun, tugas masih tak selesai sebab ada manusia lain di benua lain yang masih perlu dicapai dan sebagainya. Sesungguhnya, umat ini mempunyai tanggungjawab terhadap dirinya di hadapan Allah. Orang yang sesat tidak akan dapat memudaratkan mereka sekiranya mereka telah mengikut hidayah Allah. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna umat ini tidak akan dihisap terhadap pengabaiannya dalam melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Pertamanya, melaksanakan di kalangan mereka dan keduanya melaksanakan tugas itu di muka bumi. Di kalangan mereka ni, di kalangan umat Islam ni, so biasanya dia menggambarkan first and foremost banyak islah yang perlu dilakukan dalam umat Islam sendiri, kemudian perlu disebarluaskan kepada ramai lagi non-Muslim di luar sana ataupun yang di tempat-tempat yang lain.
Makruf yang pertama ialah makruf yang pertama ialah Islam, iaitu menyerahkan diri kepada Allah dan melaksanakan undang-undang berdasarkan syariat Islam. Manakala perkara mungkar yang pertama ialah jahiliah dan merampas kuasa syariat Allah. Undang-undang jahiliah adalah undang-undang Taghut. Taghut merupakan setiap kekuasaan dan perundangan yang bukan kekuasaan dan undang-undang Allah. Umat Islam mestilah menjadi umat yang memimpin dirinya sendiri pertamanya dan kemudian memimpin segenap manusia. Okay, so ni dah towards the end of this subtopic, insyaAllah. Penjelasan kami, so dia panjang lebar ni, kena tengok mukadimah. Kenapa approach Muhammad Rashid ni sebegini. Dan dalam mukadimah juga, dalam kupasan terhadap mukadimah juga, Ana ada mention kenapa ada challenge yang besar untuk Ana membawa dalam yang natijahnya sama lah, sebab dia ada beberapa isu translation daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, dan kemudian isu poetiknya tu kadang-kadang hilang bila penyampaiannya tak dapat menjadikan sepoetik yang sama. Anyway, penjelasan kami tentang had tugas umat Islam dalam ayat-ayat Al-Quran tadi tidaklah sama seperti yang difahami oleh setengah orang. Sama ada yang dahulu dan masa kini bahawa individu mukmin dan umat Islam tidak dibebani dengan kerja amar ma'ruf nahi munkar selagi mereka telah mengikuti hidayah Allah. So ini silap faham tadi yang kita dah betulkan. Sebenarnya setiap individu Muslim dan umat Islam itu mesti memikul tugas mendirikan syariat Allah di segenap pelosok muka bumi apabila mereka telah mendapat hidayah Allah. Mereka tidak boleh membiarkan manusia di sekelilingnya tenggelam di dalam kesesatan dan karam di dalam jahiliah. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran yang dikemukakan tadi tidak menggugurkan tanggungjawab untuk terus-menerus memerangi kejahatan, menentang kesesatan dan mengalahkan Taghut dari bahu individu dan umat Islam. Taghut yang paling jahat ialah Taghut yang merampas sifat uluhiyah Allah, merampas kekuasaan Allah dan memperhambakan manusia kepada syariat yang bukan syariat Allah. Tidak ada gunanya individu atau umat itu mendapat hidayah, sedangkan kemungkaran itu masih berkuasa dan berluasa. So sebenarnya banyak quote yang diambil kat sini yang kenapa berulang-ulang cerita ni, sebab dia quote daripada ulama' dan yang berbeza. So itulah sebenarnya. Okey, kita dah sampai pun di penghujung bab yang keempat, iaitu tajuknya, kalau di remind ataupun yang tak sempat dengar di awal tadi, wujub dakwah ila Allah, kewajipan dakwah kepada Allah. So kita dah cover dari awal, rentetan daripada bab yang ketiga sebenarnya, kerisauan orang yang beriman tu terhadap realiti mereka kalau mereka tak buat apa-apa, kepada maksud dakwah tu sendiri, kepada ayat-ayat dalam Quran bagaimana dakwah tu disebut dan jelasnya menggambarkan kewajipan untuk kita berdakwah, kepada menangani silap faham fardu kifayah tadi, dan juga dakwah itu kerja ulama' sahaja. Kemudian dan pembincangan yang panjang juga yang anda rasa pasal ayat Al-Ma'idah tadi yang secara zahirnya orang boleh silap anggap kata, bukankah Allah suruh jaga diri sendiri, tak payah jaga orang lain kan? So telah dijawab juga. So itu menyimpulkan bab yang keempat ni, insyaAllah. Dan for the next session, insyaAllah bab yang kelima, iaitu Al-Abidun Al-La'ibun, ahli ibadah yang bermain-main. So itu satu bab yang menarik juga, insyaAllah, onwards. So slide ni menggambarkan transition, sebab slide ni panjang walaupun tak cukup siap. Kalau siapa yang nampak kat situ slide 239 daripada 255 tu, sebab banyak chapter yang tak habis lagi kat belakang tu. But anyway, ni transition kepada bab yang seterusnya. So kita berhenti di sini untuk hari ini. Bagi sesiapa, okey, jap, sebab tadi ada yang tanya link so Ana akan kongsikan beberapa link kat sini bagi yang nak tahu mana nak tengok kalau yang terlepas dan nak tengok balik, termasuk rakaman sesi ini sendiri so nak letakkan link dulu. So yang ni anda letakkan link yang pertama ni adalah playlist kepada rakaman Muntolak tu sendiri. So daripada bab yang pertama sampai bab yang ketiga dah ada. Bab keempat bila dia siap, dia akan dimasukkan dalam link yang tersebut juga. Tu yang pertama, Muntolak. Yang kedua ni anda letakkan playlist yang lain yang berkaitan sekiranya ada yang berminat. Okey, satu ni ialah, ni semua ada yang baru masuk dan nak habis dah ni. Ni playlist yang lain yang kalau tajuk-tajuk yang pelbagai yang dalam bahasa Melayu lah, sebab ada dekat channel ni macam-macam bahasa, bukanlah macam-macam bahasa, banyaknya bahasa Inggeris. Itu yang kedua. Ada orang tanya kenapa buat awal sangat.
pukul 8 sampai 10 kan. Sebab personally ana prefer begitu sebab at least bila habis ni masih pagi lagi hari Ahad ni dan banyak benda yang produktif lainnya anak boleh buat. Kalau buat 10 hingga 12 dia dah rasa tengah hari, dah rasa penat, dah rasa nak rehat. So biasanya kalau habis pukul 10 ni masih banyak things to look forward into sepanjang hari ni yang macam-macam lagi boleh achieve dalam hari yang sama lah. So sebab tu anak target pukul 10 dah habis supaya masih segar masa pagi dan macam-macam boleh target. Sebab bila pengalaman mana kalau buat pukul 10 hingga 12 ke apa, dia macam dah nak rehat dan sebagainya. So hari tu kurang produktif. Wallahu alam. Jazakumullah khairan katsira semua. Semoga bermanfaat. So anak assume dah tak ada apa-apa persoalan dan pandangan. So kita tangguhkan mengharapkan Allah meredai dan mencatat sebagai amal-amal soleh apa yang kita buat ni dan bermanfaat insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.